Al-Quran Karim, tetapi sebahagiannya juga jauh daripada Al-Quran Karim. Jadi kita nak pertama memberi galakan kepada yang kurang membaca Al-Quran. Itu niat saya masa saya terjemahkan. Dan yang kedua juga ialah memberikan galakan kepada yang telah membaca supaya lebih banyak membaca. Jadi bila kita lihat dalam hidup kita, kita memang baca Quran tapi sikit, kita tak baca Quran banyak seperti para sahabat. Berkemungkinan besar sebabnya ialah para sahabat ni sentiasa diperingatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan membaca Al-Quran, sehingga mereka rasa rugi bila tak baca Quran. Dan kita nak baca hadis-hadis ni balik disebabkan hadis ini adalah hadis tentang kelebihan membaca Al-Quran daripada Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, supaya kita sedar baca Quran banyak ni bukan hanya di bulan Ramadan, bukan hanya kepada budak-budak tahfiz, anak-anak cucu kita masuk tahfiz baca Quran banyak, kita ni duk galakkan dia saja, kita tak baca. Jadi kita ulang balik, ataupun mungkin ada hadis ni yang tuan-tuan jarang jumpa, maka saya sejak beberapa bulan yang lepas saya telah terjemahkan, dan dia hadisnya lebih kurang 50 hadis. Jadi saya terjemahkan sikit-sikit, dan saya rasa di surau ni saya belum bacakan lagi. Jadi kita baca, saya dah hantar terjemahan kepada Haji Rasul dan dia sebarkan. Saya tak sempat nak print cetak semua sebabkan komputer pun ada masalah, printer pun ada masalah. Jadi hadis yang kita bawa tu ialah dalam kitab Sunan Imam Tirmizi, dalam bab Fadilat Al-Quranul Karim. Hadis yang pertama daripada Abu Hurairah menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabatnya. Bila Rasulullah panggil dia biasalah, tapi dalam hadis dia dipanggil ketika sahabatnya sedang solat. Okey, ini yang lain sikit. Jadi Ubay bin Ka'ab nama sahabat dia. Jadi Abu Hurairah cerita balik peristiwa ni. Abu Hurairah sahabat Nabi, dia cerita tentang seorang lagi sahabat dia yang lain, iaitu Ubay bin Ka'ab. Dan Ubay ini terkenal dengan ilmunya tentang Al-Quranul Karim, dan diakui oleh sahabat-sahabat sendiri. Mereka semua pandai baca Quran, masya-Allah, Nabi yang ajar. Tetapi di antara yang paling mahir antaranya ialah Ubay bin Ka'ab. Ada lagi lah beberapa orang sahabat. Dalam hal ini Ubay bin Ka'ab solat, itu tuan-tuan boleh tengok terjemahannya di situ. Maka Rasulullah memanggilnya, ya Ubay. Jadi dalam bahasa Arab ejaan dia alif ba ya. Jadi kalau tak ada baris dia panggil ubi. Itu yang payah tu. Bila tak ada baris, kita Arab memang payah nak ada baris. Sebab tu orang yang mengaji Arab, dia baris tak jatuh, sebab dia mengaji undang-undang nahwu ataupun tata bahasa Arab. Jadi kalau tuan-tuan nak uji anak-anak, cucu ke siapa-siapa saja, dia ni pandai Arab ke tidak, bagi dia baca kitab tak ada baris. Yang tu ujian. Kalau dia tak mengaji, tobat tak boleh, orang kata. Tobat tak boleh maksudnya confirm tak boleh. Kalau dia pandai dia baca kitab Arab tak ada baris. Tapi bila zaman makin berubah, zaman lah ni banyak kitab Arab dah ada baris. Jadi kita pun tak tahu siapa yang boleh, siapa yang tak boleh. Kami dulu di Jordan dulu pensyarah suruh baca seorang-seorang. Apa yang lawaknya orang Arab pun salah baris. Jadi pensyarah tu malu lah. Orang Malaysia datang jauh-jauh, bahasa utama dia bahasa Melayu, baca Arab betul, orang Arab baca salah. Jadi ini kita panggil ilmu bahasa, bukan bergantung kepada bangsa. Bahasa Arab ialah bahasa. Baik, tuan-tuan nak test saya boleh? Boleh ambil kitab Arab suruh saya baca. Ustaz ni sembang terang sangat, bagus, pandai tak pandai memang nak test sekali kan? Pun boleh insya-Allah. Zaman dulu Quran pun tak ada baris. Zaman Nabi Quran pun tak ada baris. Bukan setakat tak ada baris, tak ada titik.
tapi baca betul. Itu ilmu. Jadi Nabi panggil Ubay, wa huwa yusalli, kata Abu Hurairah, dan dia sedang solat. Sudah pastilah orang yang sedang solat tak akan jawab lah bila kita panggil dia. Biasa. Tapi dalam hal ini bukan siapa-siapa yang panggil, bukan sesiapa, orang biasa, Rasulullah yang panggil. Maka apa yang berlaku? Ubay menoleh ni berpaling tengok suara tu Nabi. Dia tahu suara Nabi, tapi dia tidak menjawab. Berpaling tak batas sembahyang, tapi tak ada sebab mengurangkan pahala. Tak ada sebab boleh mengurangkan pahala. Mana kita tak khusyuk. Tapi bila hal ini sebab Rasulullah panggil, maka Ubay ni serba salah. Sebab Rasulullah panggil kena jawab. Nanti Rasulullah akan ingatkan dia pasal ayat Quran. Baik. Apa yang berlaku? Walam yujibhu, dan dia tak jawab Nabi. Kalau Nabi tak tahu ke dia tengah sembahyang? Nabi tahu. Nabi panggil dia. Dia pula serba salah, tengok tak boleh jawab. Apa yang dia boleh buat? Wasalla Ubayyun fa khaffafa. Maka Ubay solat cepat-cepat. Khaffaf maksudnya cepatkan bacaan. Ini dipanggil solat yang khafifah. Sebab tu Rasulullah diriwayatkan bahawa baginda solat ringkas, di antaranya 2 tempat Nabi sembahyang cepat. Iaitu pertama, solat sunat sebelum subuh. Nabi sembahyang cepat, bacaan dia laju dan cepat habis. Tapi sempurna rukun lah, bukan cepat sampai na'udzubillah sampai batal. Yang kedua, Nabi cepatkan solat sikit bila mula qiyamul lail. Maksudnya bila bangun wudu dan nak mula qiyamul lail, 2 rakaat pertama tu Nabi ringkaskan, maksud cepatkan sikit daripada 2 rakaat yang selepas itu yang panjang. Baik. Ubay pun tak tahu nak buat apa, maka dia hanya mampu untuk mempercepatkan solat dia. Baik. Summa sarafa ila Rasulillah, kemudian dia pergi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dah habis sembahyang. Nabi panggil dia semasa dia sembahyang, dia pun cepat-cepat pergi. Kemudian Nabi dia berkata kepada Rasulullah, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Assalamualaikum lah maksudnya. Nabi jawab, "Waalaikumsalam." Ya, Waalaikumsalam. Nabi tanya, "Ma mana'aka ya Ubay?" Apakah yang menghalang kamu wahai Ubay? Sebab apa? An tujibani idh da'autuka. Apakah yang menghalang kamu untuk menjawab panggilanku semasa tadi aku panggil kamu? Habis ya, soalan nak jawab apa? Ni soalan dah kena pangkak. Maksudnya dah tak dapat jawab. Maka Ubay jawab yang terang lah. Ubay kata, "Ya Rasulullah, inni kuntu fis salah." Rasulullah, saya tadi semayang. Rasulullah memang tahu dia semayang, kan? Tapi dia ulang, dia tak tahu nak jawab. Tak ada lagi jawapan. Sebab sahabat ni dia sedih kalau tak dapat jawab panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi apa jua keadaan Nabi panggil, kena pergi jumpa. Itu cerita dia. Jadi Ubay tak dapat jawab. Ubay cuma cakap, "Rasulullah minta maaf, saya tadi semayang." Sedangkan Rasulullah tahu dia semayang. Inilah jawapan dia, tak ada jawab apa dah. Apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, "Afalam tajid fima uhiya ilai?" Tidakkah kamu jumpa, tidakkah kamu hafal ayat dalam Quran? Sebab Ubay ni hafal Quran. Nabi kata, Nabi tanya diri dia balik. Nabi kata, nak tanya engkau, ada tak ayat kamu hafal berbunyi, "Ya ayyuhallazina amanu istajibu ilallahi lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum"? Ada tak ayat Quran yang sebut wahai orang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasulullah bila Allah dan Rasul memanggil kamu ke arah perkara yang baik untuk kamu? Ada ayat tu. Nabi tanya balik tu, pasal dia hafal Quran. Tidakkah ada ayat yang kau hafal wahai Ubay? Ya Allah suruh jawab bila Nabi panggil. Habis ya. Situ habis ya. Apa dia jawab? Ya, ada Rasulullah, aku tak akan ulang lagi. Itu jawapan dia. Sepatut dia minta maaf, saya tak akan buat lagi Rasulullah. Tapi dia jawab silap. Nabi tegur dia. Apa maksud dia dari segi hukum? Dari segi hukum, bila Rasulullah panggil, kena jawab walau macam mana keadaan sekalipun. Tengah semayang, tinggal semayang. Itu maksud dia. Itu Rasulullah.
kita tak boleh lah. Siapa-siapa pun tak boleh, kecuali ulama kata kalau mak panggil tengah sembahyang sunat, sama ada kita percepatkan atau kita batalkan, sebab mak panggil. Kalau kita tahu mak kita ni panggil, mak ayah kita panggil benda yang kecemasan atau benda yang penting, kita tahu kan berlaku dalam hadis bagaimana kisah zaman dulu, kisah seorang yang kuat beribadat, nama dia apa? Juraij. Mak dia panggil banyak kali, dia tak jawab. Dia sembahyang sunat. Kemudian mak dia kecil hati, mak dia merajuk. Itu cerita dia. Jadi Ubay jawab, saya tidak akan ulang lagi. Maksudnya bila dia tengah sembahyang sunat atau tengah buat apa sekalipun, Nabi panggil, tinggal dan jawab. Itu hukum khas untuk Nabi SAW. Nak tunjukkan bagaimana sahabat dengan Nabi tu. Baik. Kemudian Nabi SAW tak marah dia lah. Itu yang Nabi marah. Nabi tegur macam tu je. Maka Nabi pun bagi dia satu benda untuk gembirakan dia balik, untuk menunjukkan dia ni orang yang berilmu. Maka Nabi tanya kepada dia, Nabi kata, nakkah kamu aku ajar satu surah yang tidak pernah ada dalam Taurat, Injil atau Zabur sepertinya. Dalam Quran pun tak ada macam dia. Maksudnya surah yang paling hebat dalam Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak. Jadi makna bila Rasulullah ni, bila sahabat dia tegur atau dia marah atau sedih, maka dia akan gembira kembali. Jadi kita ni kadang-kadang sebagai orang ajar kita, kalau kita marah jangan pujuk balik. Itu antara ajaran ilmu, dia panggil apa, ilmu psikologi barat. Kalau marah jangan pujuk balik. Maksudnya kalau kita marah anak kita, kalau suami marah, ni orang putih kata, kalau ayah marah, mak pujuk, tak apa. Ataupun kalau lebih elok, jangan pujuk, supaya dia belajar daripada kesalahan dia. Tapi Rasulullah, bila kita baca balik hadis-hadis dia, dalam banyak peristiwa Rasulullah bukan macam tu lah. Dia akan pujuk balik. Sebab dah marah tu dah habis dah faham dah. Tu satu lagi benda, Rasulullah marah yang difahami oleh orang yang bagi dia marah. Kau macam kita setengah ni marah, tak beritahu pasal apa, kan? Tak beritahu sebab, tak tahu sebab apa. Tengok marah. Bini tanya salah kat mana, tak mau abang, tak mau beritahu, marah. Bini pun sama marah kita. Kita tanya apa sebab apa, tak mau jawab juga. Susah. Kalau anak tak bari, anak tak mau jawab, itu mungkin budak-budak kecil lah. Kita lebih kurang budak kecil juga. Jadi bila Ubay kata, ya Rasulullah, saya nak tahu surah tu, surah yang paling hebat dalam semua kitab, termasuk kitab yang terdahulu. Maka Rasulullah tanya, apa yang kamu baca dalam setiap rakaat dalam solat? Apa yang kamu baca dalam solat kamu? Yang asas, maksud yang rukun. Ubay kata Al-Fatihah, iaitu disebutkan Ummul Quran. Saya baca Ummul Quran, maksudnya pokok dan isi utama pada Al-Quranul Karim. Maka Rasulullah kata, demi Allah, itulah dia, tidak pernah diturunkan dalam Taurat atau Injil atau Zabur atau Al-Quran sepertinya. Itulah Quran, itulah surah yang dipanggil As-Sab'u Al-Mathani ataupun As-Sab'an min Al-Mathani, iaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Al-Fatihah ni 7 ayat. Kalau ikut perkiraan mazhab kita, Bismillah tu ayat pertama sampai 7 tu ayat terakhir. Kalau ikut sebagian mazhab lain, Alhamdulillah tu ayat pertama, tapi 7 juga akhir sekali. Sebab suratul ladzi tu dia bahagi 2. Jadi itulah Quran yang agung. Maka Nabi SAW namakan Fatihah itu pertama seperti Quran namakan, iaitu 7 yang diulang-ulang dan Quran yang agung yang diberikan kepadaku yang aku dapat. Maka hadis pertama ni tentang kelebihan surah Al-Fatihah, bukan surah biasa. Sebab tu kita lihat di Malaysia ni banyak diulang-ulang Al-Fatihah dan dibaca di awal majlis atau dibaca di tengah doa.
di negara Arab pula dibaca selepas doa, dan diniatkan untuk memudahkan urusan. Ini surah ni bukan semata-mata kita suka ulang, tapi Nabi SAW sebut yang ni. Maksudnya surah yang paling agung, yang paling hebat. Dan kita akan jumpa lagi hadis yang lain tentang kelebihan surah ni. Baik. Kemudian hadis lepas tu ialah tentang kelebihan surah Baqarah dan ayat kursi. Ayat kursi ni dalam surah Baqarah lah. Surah Baqarah tu 286 ayat, surah yang paling panjang. Dalamnya ada ayat Al-Kursi, dalamnya ada lagi beberapa ayat yang lain yang Nabi akan sebutkan. Baik, hadis Abu Hurairah. Satu hari Nabi SAW mengutuskan satu rombongan tentera. Nabi SAW ni rombongan ni sama ada rombongan perang ni, sama ada peperangan atau mengintip atau menyiasat dan sebagainya. Dan perang pula ada yang Nabi ikut, maka dalam istilah Arab dia panggil ghazwah. Dan ghazwah ni adalah yang Nabi ikut. Yang Nabi tak ikut dia panggil sariyah. Maksudnya rombongan yang Nabi tak ikut. Baik. Dalam ni Nabi tak ikut. Nabi pun nak lantik ketua. Tu ringkas cerita dia. Tuan-tuan boleh tengoklah terjemahan. Maka Nabi SAW tanya, surah apa atau Quran banyak mana yang dihafal? Apakah surah yang dihafal oleh orang yang nak pergi ke dalam kumpulan, nak nanti ketua? Antara cara pilih ketua ialah tanya dia berapa banyak Quran dihafal. Seorang-seorang tanya. Maka seorang lelaki antara yang paling muda, Nabi tanya, dia kata, aku hafal surah sekian-sekian dan surah Al-Baqarah. Maksud dia ni lain daripada orang lain, dia hafal surah Al-Baqarah. Baik. Nabi tanya sekali lagi, betul kamu hafal surah Al-Baqarah? Dia kata, ya. Kamulah ketua. Pergilah dan aku lantik kamu jadi ketua. Sebab Nabi suka bila dia hafal surah Al-Baqarah. 286 ayat, tuan-tuan dan puan-puan. Siapa yang hafal, banyak ayat yang dia hafal. Maka salah seorang yang lain yang tak dipilih di antara orang yang ada, orang panggil apa, keturunan yang hebat-hebat atau keturunan yang lebih baik daripada orang tadi, dia pun cakap dekat Nabi SAW. Dia kata apa? Dia kata, demi Allah ya Rasulullah, bukanlah aku tak nak baca hafal surah Baqarah, tapi aku takut tak dapat tunaikan haknya ataupun tak dapat bacanya dalam qiyamul lail dan sebagainya. Jadi Nabi SAW terus nasihat semua. Jadi ada juga orang bagi alasan macam tu kan. Alasannya bukan tak nak apa, tapi takut tak boleh tunai hak dia, tak apa. Macam orang tak mau mengaji kot, lama-lama kan. Aku kalau mengaji tahu macam-macam, tak mengaji tak apa. Ada orang bagi alasan tu kan, kalau main kuliah tahu macam-macam, tak buat salah. Jadi tak sodok pi lah, tak tahu langsung, tak apa. Itu tak betul langsung. Maka Rasulullah nasihat semua. Tengok nasihat Nabi SAW. Nasihat ni nasihat kepada kita. Kita kena ambil nasihat kepada kita, jangan nasihat kepada orang lain. Nasihat kepada kita, diri kita. Ta'allamul Quran. Pertama Nabi cakap, pelajarilah Al-Quranul Karim. Belajar Quran ni, pertama belajar cara baca yang betul. Dan kita tak boleh berhenti belajar baca Quran. Sebab mungkin kita rasa kita ni dah betul bacaan, rupanya bila kita belajar dapat tahu lagi benda baru. So kita jangan berhenti belajar Al-Quranul Karim. Ada orang dia kata, saya dah betul dah bacaan Ustaz, saya dah tahu. Tak cukup. Sebab cara ulama baca Quran, mengaji Quran ialah dengan seramai guru yang mungkin. Pertama, ta'allamul Quran. Kemudian faqra'uhu, dan bacalah. Maksudnya belajar satu hal, bacalah sebanyak mungkin. Itu maksud dia. Bila kita ni sekali mai Ramadan, sekali lagi dikira baca Quran lah. Baguslah. Tapi sebelum Ramadan, selepas Ramadan, 11 bulan, bacalah sikit. Tak cukup, sikit tak cukup. Sikit ni makna kita dah seolah-olah dipanggil apa? Berkira nak baca Quran. Seolah kita ni, orang kata apa, nak kata malas, ni marah pula, tapi lebih kurang tu lah. Lebih kurang, bukanlah malas, tapi macam siapa orang yang tak apa, orang hidang makanan tak nak makan, nak panggil apa tau, dia tak ingin benda tu. Dia malas tapi dia tak mau, dia tak faham.
wa aqri'uhu. Itu arahan yang ketiga. Maksud ajarkanlah orang lain baca Quran. Pertama mengaji Quran, yang kedua baca banyak-banyak, yang ketiga ajar orang yang tak tahu. Jadi kita kena ada benda ni dalam hidup kita. Sama ada kita belajar Quran dan baca banyak, itu memang kena buat. Yang ketiga, kalau ada peluang, kita ajar anak, isteri, keluarga, atau isteri ajar suami, atau anak cucu, atau kawan, atau sebagainya. Nabi suruh buat macam tu. Sebab Quran ni dia tak boleh belajar sendiri. Dia kena ada guru. Guru kena dengar kita baca. Bukan hanya kita dengar guru baca. Itu Quran. Kita dengar orang baca, sama orang macam tu saya baca, tak boleh. Kan? Dengar kaset, dengar CD, dengar YouTube. Ni sedap saya baca macam ni. Tak. Mana boleh saya baca macam tu? Saya dengar orang baca, boleh lah kan? Macam kadang-kadang saya dengar imam-imam baca. Itu imam itu tadi dia kata saya balik di Kedah. Kan, balik Kedah, balik kampung. Saya pergilah beberapa masjid yang agak saya tak pernah pergilah, jalan kawan-kawan jumpa. Jadi ada satu masjid ni imam dia baca surat tu macam dot. Tu bayang. Kan, sepatutnya ihdinas siratal mustaqim. Dia baca ihdinas siratal mustaqim. Dia susah nak baca surat tu sampai jadi dot. Jadi saya pun heran, macam mana dia macam ni? Dan surat untuk maklumat tuan-tuan dan puan, tak perlu muncung mulut, tak perlu dimunculkan bibir. Surat dalam. Ihdinas siratal surat. Ihdinas siratal surat. Bukan tak perlu. Sebab muncul mulut dia dalam ilmu tajwid dia panggil ismam. Ismam ni pada tempatnya saja. Dan surah Yusuf, kan, malaka la ta'manna ala Yusuf, ayat tu ya, ada tanda tu, kan, tanda ismam, tanda macam diamond tu. Jadi bila kita baca nasra, kita muncul mulut tanpa sebab. Dan kalau ikut qiraat lain pun ada muncul mulut juga. Tapi qiraat lain bukan qiraat kita, bukan bacaan kita. Bacaan kita ismam hanya pada surah Yusuf tadi. Jadi as-sad dalam, tabah tu dalam mulut. Ihdinas siratal mustaqim. Dari mana kita dapat? Daripada guru yang mengaji, berguru dan berguru. Dan ramai guru kita dapat menjadi. Dan tuan-tuan, kau tak percaya saya cakap mungkin tak percaya, tuan-tuan tengok bacaan imam-imam yang terkenal sekarang ni di negara Arab. Dia dah mula rakaman imam dari depan. Maksud dia rakam imam tengah baca Quran. Mishari Rashid Al-Fasi, Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dia rakam di depan. Jadi bila rakam depan, nampak mulut dia baca Quran. Dulu kan kita dengar kaset, CD, dengar suara saja. Sekarang dia dah mula rakam video, kamera tu duduk depan imam. Tapi imam terkenal lah, kan. Kita baru jadi imam nak buh kamera depan, ada saya nampak ada surau tu dia buh kamera depan untuk imam baca. Dia tak tahu imam tu betul tak betul. Dia buh kamera, orang tengok dia baca. Dia buat live setiap solat fardu, dia buat live. Tak tahu lah imam tu siapa. Tapi ini imam besar lah. Contohnya Mishari Rashid Al-Ifasi, qari terkenal seluruh dunia yang datang Malaysia pernah hari itu. Dia berakam muka dia kat depan. Dia baca senang, tenang, senang dan tenang. Sad dia senang, ta dia pun senang, dot dia pun senang. Yang kita ni surah betul dot, herak kanan herak kiri, tak perlu. Bukan nak maksud tuan-tuan salah baca, maksud ada orang ajar macam tu. Tapi bila kita mengaji dengan ramai guru, baru kita tahu tak mesti kanan atau kiri. Antara guru yang ajar saya, yang tegur saya, yang dia cerita dia ditegur, ialah Dr. Farid Ravi Abdullah. Dr. Farid Ravi, tuan-tuan kenal Dr. Farid Ravi? Dia terkenal lah ni, Masya Allah. Dia tak kenal kita, tapi dia kenal saya. Dr. Farid Ravi tu senior saya kat Jordan University yang sama. Kita biasa pergi rumah dia makan, dia pandai masak. Kemudian dia baik, dia suka tolong orang semua. Kemudian dia mengaji Quran dengan guru-guru di sana. Dan dia betulkan bacaan adik-adik. Jadi saya pernah sembang dengan dia, dan dia cerita macam mana dia ditegur soal huruf dad. Sebab Ustaz Farid Ravi ni, walaupun dia mu'allaf, tapi lepas dia masuk Islam, dia mengaji tilawah.
dia mengaji Quran. Jadi sebelum dia pergi Jordan, dia dah pun qari maksudnya. Sampai Jordan, dia masya-Allah lah, bila kami buat majlis, dia baca Quran, dia mengajar Quran. Satu hari dia beritahu saya, dia kata dia pernah baca dad ni kanan kiri tu lah, dad kanan kiri. Ada guru dia tegur, kenapa macam ni? Dia kata dad yang saya ambil pada guru saya dan guru-guru saya adalah dad di depan dan mudah dad. Tak payah dad. Ustaz Farid, Dr. Farid Rafi masa tu ustaz lah, sekarang doktor lah. Masa tu dia abang-abang kita, dia kata sebut dad dengan mudah, dad dekat depan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, senang. Itulah yang imam-imam negara Arab baca. Yang nak herat kanan kiri tu terpulang pun boleh, tapi yang senang di depan. Jadi kita diajar begitu. Tapi kita kena mengaji banyak guru baru kita tahu. So Quran ada dua tuan-tuan. Satu, kurang, maksudnya bacaan tak sampai tahap, huruf tu tak sampai tahap. Kha tak bunyi kha, bunyi ha bunyi ha, itu tak sampai. Ada yang dia panggil terlebih, maksudnya sampai ke tahap berlebihan. Yang tak ada qalqalah pun dia buat qalqalah. Saya pernah dengar tu imam baca sebuah masjid besar, dia baca siratal ladzina an'amta alaihim, mim ada qalqalah. Dia punya Arab macam mana kita tak tahu, tapi mesti ditegur, tak boleh kita biarkan kan. Qalqalah ada huruf dia, huruf tak ada tak boleh. Jadi kita faham sekarang macam mana Quran ni bukan semata-mata syok sendiri, baca seorang-seorang, dengar seorang-seorang, rasa macam betul. Tak. Saya tuan-tuan, saya jumpa guru-guru Quran, orang Melayu ke, orang Arab ke, sampai hari ni saya akan baca depan dia. Walaupun dia muda pada saya, walaupun dia kawan saya, walaupun dia macam mana, dia Quran, dengar saya baca. Dia pun dengar, dia pun akan betulkan mana yang ni. Jadi kita sentiasa mengaji dengan semua orang. Bila kita tahu orang tu mengaji dan dia pun guru, kita ambil peluang, dengar saya baca. Jadi dia pun dengar. Kadang-kadang kita terjumpa di mana-mana, bukan nak mengaji sangat, terjumpa, saya pun baca, dia pun dengar. Walaupun ada orang ke tak ada orang, orang tengok orang tak tengok, kita tak peduli. Kita nak mengaji, kita nak betulkan bacaan, kita nak lebih tepat, tu maksud dia. Dan alhamdulillah guru-guru Quran ni baca Quran yang senang dan tenang. Dan dia banyak baca Quran, kerana betul baca Quran ialah kena banyak baca untuk lembutkan lidah. Kalau baca sikit-sikit memang susah. Baca surah yang tertentu, surah yang lain tak baca, memang payah. Kan surah Baqarah ada orang tak baca, kan? Dia baca banyak surah kecil-kecil, surah Baqarah tak baca, maka dia akan rasa macam susah nak baca. Maka ulama kata latihan ni ialah banyak baca, dilembutkan lidah. Baik. Nabi pun sebut lepas tu, Nabi kata belajar Quran tadi, bacalah banyak-banyak, ajarkanlah. Nabi buat contoh lepas tu, orang yang hafal Quran, okey, kemudian baca dan solat, antaranya qiyamul lail pun baca Quran juga. Nabi kata ibarat satu bekas yang berisi wangian yang terbuka, dan wangian itu kena pada semua tempat. Sekarang Nabi buat contoh, manusia yang hafal Quran macam bekas minyak wangi. Tapi yang hafal dan baca berulang kali ibarat bekas minyak wangi yang terbuka, semua wangi. Manakala orang yang hafal tapi tak baca, macam minyak wangi yang tertutup. Maka Nabi bandingkan Quran tu macam wangian. Orang yang hafal Quran macam dia simpan wangian tu dalam dada dia hafal, tapi dia jarang baca, maka wangian tu tersimpan, keberkatan tu dalam diri dia sahaja. Bila orang yang hafal Quran dan selalu baca, maka terbukalah wangian tu kena pada semua tempat. Dia baca di rumah, rumah berkat. Dia baca di masjid, masjid berkat. Dia baca di dalam kereta, di tempat kerja, dia baca di mana-mana, wangian tu keluar dan berkat tu tersebar. Itu keindahan dia, keindahan baca Quran.
Okey, kalau kita tak hafal, samalah macam kita tak hafal, tapi kita ada Quran di rumah kita. So ibarat bekas minyak wangi yang tak dibuka. Quran tu ada kat rumah, ada. Quran banyak ada. Simpan elok-elok semua, cantik-cantik, ada mahal, ada murah, ada besar, ada kecil. Baca tak? Tak baca. Tak wangi rumah, tak berkat rumah. Itu maksud dia. Kurang keberkatan. Maka tugas kita ialah baca Quran di mana-mana, supaya Quran tadi berkatnya itu tersebar. Baik, itu maksud dia. Hadis lepas tu, ini lagi penting. Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda SAW, jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Ini biasa kita dengar orang sebut. Nabi sebut, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kamu ibarat kubur. Dari segi apa tu? Dari segi apa? Dari segi tidak dibacakan padanya Al-Quran. Kubur kan tak ada orang solat di situ, tak ada orang baca Quran di situ, melainkan kadang-kadang kebiasaannya kubur akan sunyi, tak ada apa. Orang sembahyang kat masjid, orang baca Quran dekat masjid. Maka di kubur ni tak ada apa. Maka jangan jadikan rumah kamu, kata Rasulullah, seperti kubur. Tak ada Quran dibaca pada dia. Rumah kita macam mana? Kalau rumah kita baca Quran banyak, isteri, anak, cucu baca Quran, alhamdulillah. Ini rumah yang bercahaya, tak gelap, tak sunyi macam kubur. Tapi kalau kadang-kadang baca, diam, duk buka televisyen, duk dengar lagu, kemudian bersembang, tak ada apa, hanya makan dan minum dan tidur, ini mana Quran? Dua benda, sama ada baca Quran di luar solat atau dalam solat, dua-dua kita kena buat. Kita baca Quran dalam solat, memang sunat kat rumah, kena ada sembahyang kat rumah. Maka kita baca Quran dalam solat, termasuk dalam yang ni. Ataupun kita baca Quran, betul anak-anak kita, kalau kita hantar mahad tahfiz, dia balik rumah dia baca banyak-banyak, atau alhamdulillah. Saya, anak-anak saya hantar tahfiz yang balik hari, bukan asrama. Tahfiz tu saya hantar yang pergi pagi balik petang, duduk di rumah hari-hari. Maka tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, anak-anak saya baca Quran untuk ulang, untuk hafal. Cuti pun kena baca, ada jadual. Dan kita di rumah kena tanda tangan dia baca, dan guru dia cek di sekolah. Jadi alhamdulillah, bila kita hantar anak-anak kita ke mahad tahfiz, apa kebaikan dia? Dia baca Quran setiap masa. Kita jangan duk fikir soal kerja. Kami orang duk fikir soal macam zaman dulu, kerja ni apa benda? Kan? Bila anak saya baru habis SPM yang baru ni, kemudian saya sembanglah dengan saudara mara apa semua. Dia cakap nak kerja. Saya kata, budak ni baru habis SPM, dia nak mengaji. Saya kata, fikir pasal mengaji. Kerja ni saya kata Allah bagi. Tu orang tak suka cakap gitu. Dia tak syok lah. Ustaz, kita kena rancang. Rancang apa? Kita yang dah tua ni pun, adakah kita rancang jadi macam kita rancang? Adakah masa tuan-tuan sekolah dulu, tuan-tuan fikir nak kerja apa? Sama macam sekarang kerja apa? Allah bagi tak sama. Ada orang mengaji tak kerja-kerja, ada orang tak mengaji kerja besar. Kerja ni nombor dua. Saya kata kepada saudara saya, kalau anak kita ada ilmu, insya-Allah dia ada, Allah jaga. Anak kita ada ilmu. Anak saya alhamdulillah hafal Quran 30 juzuk habis. Saya kata Allah tak akan sia-sia. Allah mesti tolong orang yang hafal Quran. Itu saya yakin. Yang kedua, orang menuntut ilmu, dia mengaji. Orang mengaji, Allah tolong insya-Allah. Jangan duk fikir sebagai mak ayah, bukan kita fikir rezeki anak kita. Rezeki kita pun Allah bagi. Itu Allah ajar dalam Quran. Allah ajar, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Wahai ibu bapa, aku yang rezekikan kamu dan anak kamu. Maksudnya engkau tak payah fikir sampai ke tahap macam manalah anak ni, macam mana, aku yang jaga engkau sekali. Maksudnya kita ada rezeki Allah bagi, kita tak jaga anak kita, cucu kita, tak payah fikir ilmu dia aja. Saya kata zaman anak saya nanti habis mengaji, zaman tu dah berubah, pekerjaan cerita lain. InsyaAllah ada rezeki, tak payah fikirlah. Orang yang berusaha Allah bagi. Duk rancang lebih, minta maaf cakap lah, saya bukan nak cakap, tapi banyak pada kita rancang tak jadi macam kita rancang pun. Allah juga yang tentu akhir sekali. Kita rancang alhamdulillah, tapi jangan berlebihan.
Saya kata ke anak saya nak dia mengaji bahagian agama, khusus bahagian Quran, sebab dia hafiz Quran. Dan saya kata ramai orang, tak ramai orang dalam bidang Al-Quran yang alim dalam bidang tu, yang mengaji tinggi, masuk bidang tu. Maka boleh bagi sumbangan pada masyarakat, boleh betulkan masyarakat. Jangan fikir soal nanti boleh kerja jadi, dan itu cerita lain. Allah SWT bagi apa yang lebih baik pada kita rancang, insya-Allah. Maka Nabi sebut di akhir itu, sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan padanya surah Al-Baqarah, sesungguhnya rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki syaitan. Maksud Nabi kata mula-mula, jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Yang kedua, rumah yang dibaca padanya surah Al-Baqarah, sebab ini tentang kelebihan surah Al-Baqarah, tidak akan dimasuki syaitan. Maksudnya apa? Maksudnya syaitan, maksudnya jin yang membawa keburukan, jin kafir yang membawa keburukan. Itu maksud syaitan. Bukan maksud syaitan yang menghasut. Syaitan menghasut akan ada dalam diri kita. Dalam hadis yang lain yang beritahu setiap manusia dalam diri dia telah diwakilkan syaitan yang menghasut dan juga malaikat yang memberi ilham. Setiap orang. Maka orang yang dengar bisikan syaitan, dia ikut, rugilah dia. Orang yang dengar bisikan malaikat, dia ikut, untunglah dia. So itu cerita lain. Cerita setiap orang akan ada syaitan yang mengganggu dia sebagai ujian. Hanya Rasulullah saya tak ada. Syaitan yang mengganggu tu masuk Islam, syaitan Nabi masuk Islam, jadi jin Islam membantu Nabi SAW. Kita sampai mati syaitan akan hasut. So apa maksud hadis ni? Syaitan tak masuk rumah. Syaitan yang membawa keburukan, yang membawa sihir, yang membawa benda buruk, itu akan jauh daripada rumah kita. Jadi rumah kita mesti dibaca padanya Al-Quran, termasuk surah Baqarah, untuk menyelamatkan kita benda yang kita tak nampak. Sebab tu dalam Islam ni benda yang nampak, yang tak nampak pun ada. Maka kita diminta untuk baca doa macam tadi imam kita baca subhana ala fitratul Islam. Ini zikir pagi petang, zikir pagi dan petang. Pagi kita baca asbahna, petang kita baca amsayna. Saya harap tuan-tuan dan puan ada zikir pagi petang, sebab zikir pagi petang ni boleh mengelakkan banyak benda kita tak nampak. Pagi petang Nabi suruh baca beberapa zikir. Subhana ala fitratul Islam, batu Allahumma inni asbahtu minka fi ni'mati wa afiyah, batu Allahumma ma asbaha bi min ni'mati aw bi ahadin min khalqik, batu doa bismillah alladzi la yadurru ma'a ismihi syai', baca a'udzu bi kalimatillahi tammat, baca 3 qul, baca ayat kursi, baca. Kemudian istighfar, penghulu istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Nabi suruh baca pagi lepas subuh sebelum terbit matahari. Itu waktu dia. Dan asar, selepas asar sebelum terbenam matahari. Orang yang ingat zikir pagi petang, dia selamat benda yang tak nampak dan dia dapat pahala besar. Ramai orang yang tak baca sebab waktu itulah waktu yang leka waktu lepas subuh dengan lepas asar. Jadi Rasulullah ingatkan kita baca, suruh baca subhanallah bihamdihi ada khalqihi wa rida nafsihi, suruh baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, suruh baca subuhun quddus. Ini doa pagi dan petang. Setengah-setengah surah dia ada lekat zikir pagi petang tu, dia buat satu poster besar, dia dekat kat surau. Setengah tu dia buat edaran buku kecil. Siapa ada buku-buku kecil dijual di kedai, saya banyak tengok, alhamdulillah ada zikir. Kadang-kadang dia cetak dengan nama al-ma'thurat, kadang cetak dengan nama zikir pagi dan petang. Ini kita kena baca pagi petang untuk mengelakkan benda kita tak nampak. So tu 3 qul. Saya dah beritahu mungkin surah Al-Falaq dan An-Nas, antara benda Nabi ulang banyak kali. Al-Falaq cerita pasal apa? Minta lindung benda yang tak nampak, benda yang nampak, musuh yang kelihatan. Campur juga dengan musuh sihir. Itu surah Al-Falaq. Surah An-Nas minta lindung daripada syaitan, benda yang tak nampak. Jadi surah ni dipasangkan, Nabi baca pagi petang, Nabi suruh baca pagi petang. Nak tidur Nabi suruh baca lagi. Maksudnya pagi, petang dan nak tidur 3 kali. Jadi orang yang sentiasa baca, dia pertama dia sentiasa zikir, yang kedua dia sentiasa baca Quran di rumah dia, yang ketiga dia dapat doa dan perlindungan. Jadi ini kita panggil orang manusia yang beriman, dia tak duduk tanpa zikir. Maksudnya nak masuk masjid, keluar masjid, tadi pun masuk terlupa dah baca, nak keluar terlupa pula sekejap lagi.
Nak naik kenderaan, naik motor laju bukan main kan, naik kereta masya-Allah punya laju tak baca zikir juga. Makan sekali lagi tak baca doa juga contohnya lah. Bangun tidur tadi tak baca juga alhamdulillah allazi ahyana. Nak tidur mengantuk awal tak baca juga. Jadi kita duduk dalam keadaan lain daripada Nabi buat, yang sahabat buat. Jadi itu sentiasa berdoa dan berzikir. Baik, setakat itulah pagi ini insya-Allah. Akan datang kita akan sambung dengan nota yang sama. Kalau pihak surau boleh cetak syok juga. Maksudnya kita ada beberapa hadis yang kita terjemahkan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا جاهلا إلا علمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتحنا علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.